إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف وأفضل المخلوقين سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata muallif, berkata Syekhul Islam qaddasallahu ta'ala sirrahu, bermula muraqabah yang daimah itu yaitu memelihara hati kerana menilai pada Allah Ta'ala jua pada tiap-tiap gerah dan tiap-tiap hal. Maka diserupakan hal hamba yang muraqabah akan Tuhannya itu diserupakan seperti kucing pada ketika mengintai akan seekor tikus yang masuk ke dalam satu lubang, maka tiada boleh lalai walau sekejap mata jua pun daripada mengintai itu. Kerana apabila lalai daripada mengintai tikus itu, nescaya hilanglah maksudnya, iaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia minta tuan pemilik kenderaan KED 8282 ubah kerana mengganggu rakan untuk nak keluar. Terima kasih. Maka niscaya hilanglah maksudnya, iaitu mendapatnya dan menangkamnya. Maka seperti itulah muraqabah akan Allah Ta'ala. Manakala cedera muraqabah itu niscaya cedera tujuannya dan maksudnya, yaitu ma'rifat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, itulah teks yang kita nak baca dan nak kongsikan pada malam ini. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya, curahan rahmat-Nya, kasih sayang, dapat lagi kita bertemu dan juga menyambung pengajian kita Tuhfatul Arus an fi tazkiyatin nufus, iaitu hadiah para pengantin untuk menyuci dan juga membersihkan jiwa-jiwa kita yang kotor, jiwa-jiwa kita yang dipenuhi dengan noda dosa dan segala kejahatan maksiat. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari pada malam ini boleh membantu dan juga menolong kita untuk menyucikan nafsu atau jiwa kita, agar supaya jiwa kita itu jiwa yang ada harganya dan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila ada nilai dan harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa kita itu akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan bayarkan dia dengan balasan syurga. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Tuhan sebut di dalam ayat Al-Quran itu, Tuhan sebut apa? Allah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberi jiwa-jiwa orang yang beriman, harta-harta orang yang beriman, Tuhan bayarkan dengan syurga. Kenapa Tuhan beli? Jawabnya, kerana jiwa kita jiwa yang bersih, jiwa yang suci, maka ada nilai dan harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Tuhan beli dengan harga yang mahal, iaitu harga syurga. Baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, jangan lupa asal perbicaraan dan juga perbincangan kita, iaitu bagaimanakah cara kita nak mengikiskan segala kekaratan dan kekotoran yang ada di dalam hati kita, nafsu kita, iaitu dengan beberapa cara. Cara yang pertama iaitu dengan kita riyadhah, dan cara yang berikutnya iaitu dengan kita muraqabah. Ini kita masih duduk di dalam cara yang kedua, iaitu muraqabah, dan akan datang insya-Allah Subhanahu wa taala iaitu cara dengan kita bermujahadah. Insya-Allah apabila kita melakukan perkara-perkara ini, ataupun apabila kita memakan pil-pil uban-uban ini, insya-Allah akan terkikislah, akan terhindarlah, hilanglah daripada hati kita itu penyakit-penyakit hati dan juga penyakit nafsu. Baik, maka ketika itu barulah hati kita jadi hati yang sihat, dan barulah ketika itu hati kita ini jadi hati yang hidup. Jadi tuan-tuan nak tahu hati yang sihat lagu mana sifatnya, hati yang hidup bagaimana pula ciri-cirinya, kita kongsikan sedikit sebelum daripada kita sambung. Jadi ulama kata
Dan di antara ciri-ciri dan alamat yang menunjukkan kata hati seorang itu sihat, maka sihat dengan 3 perkara. Dan di antaranya banyak lagi. Pertama, hati itu sihat dengan ilmu, dengan iman, dan dengan ma'rifah. Itu 3 itu. Apabila hati seorang itu dipenuhi dengan ilmu yang memberi manfaat, insya-Allah hatinya sihat. Dan begitu juga apabila hati seorang itu dipenuhi, dilimpahi dengan iman, insya-Allah hati itu sihat. Dan demikian jugalah apabila hati seorang itu dipenuhi dengan cahaya ma'rifah, cahaya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah hati itu sihat. Sebaliknya, kalau hati itu dipenuhi dengan kejahilan, hati itu dipenuhi dengan kekufuran dan maksiat, hati itu dipenuhi dengan kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati itu hati yang mati, hati yang sakit. Nah, baik. Berikutnya, bagaimana pula kita nak mengenal pasti kata hati kita itu hati yang hidup, tidak mati? Itu dengan 3 cara. Kata Al-Imam Al-Arif Billah Ibnu Ajibah Al-Hasani radhiyallahu anhu, hidupnya hati itu dengan 3 perkara. Pertama, hidupnya hati itu dengan zikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala di masa mana kita berada dan di mana-mana tempat kita berada, senantiasa hidupnya itu dengan mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hidup. Maknanya, kalau hati seorang itu lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta sehingga di dalam sembahyang sekalipun, itu tanda hatinya mampus dan hatinya mati. Dalam sembahyang pun tak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita takbir Allahu Akbar, lepas Allahu Akbar lupakan Tuhan, itu tanda hati kita sudah mampus dan mati. Hidupkan dia dengan zikrullah, dengan mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikianlah juga yang kedua, hati itu hidup, iaitu hidupnya dengan zuhud pada dunia. Zuhud pada dunia. Apa makna zuhud pada dunia? Hatinya itu sedikit pun tidak ada bergantungan dengan dunia, dan hanya hatinya itu bergantung dengan Tuhan punya dunia, Tuhan punya akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahil akhiratu wal ula. Akhirat itu, dunia itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bergantung dengan Tuhan punya dunia, Tuhan akhirat, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bergantung kepada makhluk, jangan bergantung kepada manusia, jangan bergantung kepada majikan, bos dan seumpamanya. Hati bergantung dengan Tuhan, insya-Allah hati hidup. Kalau kita bergantung kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan menyebabkan hati kita mati. Dan baik, seterusnya yang ketiga, tanda dan bukti kata hati seorang itu hidup, iaitu dia senantiasa suhbatus salihin wa mujalasatuhum, iaitu senantiasa bersahabat
berkawan dengan orang-orang baik-baik, orang-orang saleh, bahkan duduk sekali dengan mereka, duduk di dalam majlis mereka, mendengar nasihat-nasihat daripada mereka, mendengar pesanan-pesanan daripada mereka. InsyaAllah hati kita hidup. Kerana kita duduk dengan bersama orang yang hatinya hidup, insyaAllah kita hidup. Tetapi kalau kita duduk dengan orang yang hatinya mati, kita juga akan mati. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, kalau kita nak bagi hati kita hidup, kena duduk, kena berkawan dengan orang yang jiwanya hidup, rohnya hidup, hatinya hidup. InsyaAllah kita hidup. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang jiwanya mati, hatinya mati, rohnya pun mati, maka kita juga akan terikut-ikut mati bersama. Baik, kalau begitu tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kita sambung balik, iaitu membicarakan tentang muraqabah daimah, yang di mana muraqabah daimah ini salah satu proses untuk menyucikan hati dan untuk mengikiskan daripada hati kita itu akan segala sifat-sifat yang tercela. Cuba kita tengok, iaitu tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, buka muka surat 20 tengah-tengah ya. Katanya, berkata Syekhul Islam. Siapakah Syekhul Islam di sini? Jadi yang dimaksudkan dengan Syekhul Islam di sini itulah Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari qaddasallahu sirrahu, dia sebut, katanya bermula muraqabah yang daimah itu, yakni muraqabah yang berkekalan, yang berterusan itu, iaitu mana? Memelihara hati. Itu mana muraqabah, kita pelihara hati, jaga hati. Tujuannya untuk apa? Katanya memelihara hati kerana menilik pada Allah Ta'ala jua. Itu saja, pada tiap-tiap gerak dan juga tiap-tiap hal dan tiap-tiap pergerakan kita, tiap-tiap keadaan dan kelakuan kita. Maka hati kita itu senantiasa memandang dan juga menilik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya muraqabah daimah. Dan apa makna tiap-tiap gerak ni? Kita bergerak lidah, kita bergerak anggota tangan ke, kita bergerak anggota kaki ke, ataupun kita menggerakkan anggota badan. Tiap-tiap gerak-gerik kita, pergi ke sana, pergi ke sini, hati kita jaga. Jaga apa? Hanya memandang, syuhud, kita mengetahui kata Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memerhati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memantau pergerakan kita ini. Habis. Itu maksud muraqabah. Kerana muraqabah itu jangan lupa dengan mana istidamatu ilmi al-abdi bitila'ir rabbi alaihi fi jami'i ahwalihi. Kan kita sebutkan yang kata muraqabah itu, iaitu kita mengekalkan pengetahuan Tuhan. Maknanya kita ingat Tuhan ini senantiasa mengetahui
dengan pandangannya kepada kita ini dalam segala keadaan dan juga kelakuan. Tak mana sahaja kita pergi, masa mana pun, dalam keadaan apa pun. Hal tu maksudnya dalam keadaan susah ke, senang ke, sakit ke, sihat ke, di atas darat ke, di lautan ke, di atas langit ke, di bawah bumi ke. Itu mana tiap-tiap hal. Ketika berjalan kaki ke, ketika duduk ke, atau ketika tidur ke, ketika makan ke, ketika apa sahaja pun, tiap-tiap hal kita panggil tiap-tiap keadaan, maka kita ingat di dalam hati kita bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memerhati gerak-gerik kita. Itu makna muraqabah yang daimah. Baik, orang bertanya kepada kita, apa sebab ulama-ulama tasawuf, contohnya seperti Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dia menggalakkan, menyuruh supaya kita ini senantiasa muraqabah. Apa faedah, apa hasilnya tuan-tuan? Apakah hasilnya, apakah sebabnya? Baik, malam ni saya nak menceritakan sedikit tentang faedah. Sebab manusia ni apabila dia nak buat satu perkara, dia nak tanya faedah. Dan macam kita lah, orang bagi nak minta kerja, apa faedah kerja ini? Mesti ada faedahnya. Kalau tak ada faedah, kita sah buat kerja. Tak itu kan? Mesti kita nak faedah. Contohnya macam dengan kita belajar ilmu tasawuf. Apa faedah kita mempelajari ilmu tasawuf? Yang di mana faedah itu salah satu daripada mabadi, yakni salah satu daripada prinsip-prinsip ilmu. Kerana tiap-tiap ilmu itu dia ada mabadinya, artinya ada prinsip-prinsip dia. Kita belajar ilmu fiqh, ada prinsip fiqh. Kita mempelajari ilmu tauhid, ada prinsip ilmu tauhid. Demikianlah juga kita mempelajari ilmu tasawuf, maka ilmu tasawuf itu ada prinsipnya. Tiap-tiap ilmu ada 10 prinsip. Tuan-tuan nak belajar ilmu fiqh, kena tahu 10 prinsip fiqh, baru kita mengaji itu sempurna. Dan kita nak belajar ilmu tauhid, kena tahu 10 prinsip ilmu tauhid, baru kita mengaji itu sempurna. Dan tiap-tiap ilmu ada prinsip dia. Demikian juga ilmu tasawuf ada prinsip. Kalau begitu, salah satu daripada prinsip ilmu tasawuf dia bagi faedah wasamarah. Faedah kita mempelajari ilmu itu, apa faedahnya dan apa samarahnya, buahnya, hasilnya yang kita dapat. Dan itu bagi samarah, buah dia, yakni hasil yang kita dapat daripada kita mempelajari ilmu tersebut. Jadi sampai mengaji tak tahu baik, tak tahu prinsip-prinsip kawan. Baik, kena tahu. Kena tahu. Baik, maka salah satu di dalam pelajaran ilmu tasawuf ialah muraqabah. Kalau gitu, apakah faedah dan juga samarah kita mempelajari ilmu ini? Disuruh kita senantiasa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh hati kita ini memelihara pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah faedahnya tuan-tuan? Faedahnya ada 2, 3. Yang pertama, faedah daripada kita dapat muraqabah itu, dapat kita
senantiasa kita mengingati bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memantau dan juga memperhatikan segala gerak-gerik kita. Ma'rifahnya, iaitu faedahnya dapat ma'rifatullah, kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu kita dapat mengenal sifat-sifat dia. Ini yang pertama, dia bagi ma'rifatullahi bisifatihi, iaitu kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sifat-sifat Tuhan. Apa makna? Apa sifat yang terkandung di dalam muraqabah? Apakah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkandung di dalam muraqabah? Iaitu sifat ilmu. Dengan mana Tuhan kita ini tidak tersembunyi ke atasnya suatu pun daripada makhluk ini. Dengan mana ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu meliputi. Tuhan tahu di mana kita berada, Tuhan tahu di masa mana kita ada, tak lepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini faedahnya muraqabah. Jadi apabila Allah Subhanahu wa ta'ala tahu, maka kita ini tak berani nak buat perkara-perkara yang Tuhan cegah, yang Tuhan larang. Sekalipun ibu bapa kita tidak mengetahuinya, sekalipun guru-guru kita tidak dapat mengetahuinya apa yang kita buat, sekalipun bos-bos kita, majikan-majikan kita, ketua-ketua kita tak dapat tahu, tapi Allah mengetahui. Jadi ketika itu berani dah kita buat perkara yang menyalahi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita tak berani. Tak berani buat itu puncanya daripada apa? Daripada ada hati yang hidup, hati yang sehat, iaitu ada keimanan dan keyakinan. Faham tak? Ini tuan-tuan tujuan kita belajar ilmu tasawuf, supaya kita tanamkan benih ma'rifah, benih muraqabah itu yang akan menghasilkan buahnya ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata ulama, selagi ini kita belajar apa benda kita tak tahu malam ni. Aku main belajar apa ni, main dengar apa ni, tak faham. Tengok, sekurang-kurangnya kita dapat faedah daripada kita pelajari. Baik, yang kedua, kata ulama, faedah daripada muraqabah yang daimah ini, iaitu kita dapat ma'rifatu wa'di wa wa'idi, iaitu dapat kita mengenal pasti apakah bentuk janjian-janjian pahala Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bentuk-bentuk janjian siksa atau ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan faedah yang ketiga, iaitu kita dapat mengetahui segala hukum-hukum ataupun segala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apabila kita mengetahui tiga perkara ini, tuan-tuan, tiga perkara ini, kita mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat dia. Kita mengenal dan mengetahui segala janjian baik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga segala bentuk janjian dan ancaman siksa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mengetahui segala hukum-hukum dan ketetapan Tuhan. Maka mengetahui ketiga ini menjadi asbab. Apa asbab? Iaitu sebab kepada kita muraqabah Allah.
Dia kata pula menjadi sebab-sebab kita ini senantiasa mengintai Allah. Yang ni hati kita ingat bahawa Tuhan senantiasa memerhati segala gerak-gerik kita. Itu asbab. Itu namanya asbab. Bila kita buat asbab, maka pada adanya akan dapatlah musabbab. Musabbab. Apa musabbab dia? Tadi dia buta balik makrifat. Dia buta balik juga tu. Musabbabnya akan dapat ma'rifatullah. Tengok contoh yang kita baca tadi, seperti seekor kucing yang senantiasa memantau atau mengintai seekor tikus. Dia perhati, orang panggil berarti tak buang mata. Nah, bahasa kita panggil memerhati, tidak buang mata. Kerana kalau dia buang mata dia, maksudnya dia leka sikit saja, maka dia tidak akan dapat menangkap seekor tikus tadi dengan sebab kelalaian dia. Maka dia tak dapat maksud dan tujuan. Apa tujuan dia? Tujuannya nak tangkap tikus dan nak makan. Demikianlah dengan hati seorang itu. Kalau hatinya itu lalai seketika daripada muraqabah Allah, maka dia tidak akan mencapai maksud dan tujuan daripada muraqabah. Apa tujuannya? Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik di situ. Yang berikutnya, tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, apakah faal bagi hasil dia, buah dia? Apabila seorang itu dapat berusaha memperoleh muraqabah daimah, kalau gitu apakah hasilnya, buah dia itu? Hasil daripada muraqabah, hasilnya tuan-tuan, husnul adab ma'allah. Hasilnya ialah kita dapat husnul adabi ma'allah, iaitu kita dapat baik adab bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nak panggil apa, dalam bahasa kita panggil orang itu mungkin tak lolak. Sebab apa? Sebab ada orang yang memerhatikan dia. Kalau kita buat kerja, kita rasa tak ada siapa tengok kita, kita buat kerja kita halal balai, tanpa ada adab tertib. Akan tetapi kalau kita buat kerja dan hati kita ingat, ni ada CCTV yang sedang memerhati aku, kita buat kerja dengan tertib. Tertib itulah namanya husnul adab. Faham tak? Macam dengan kita semayang lah. Kalau kita semayang di hadapan tok guru ataupun tok syekh, ataupun kita semayang di hadapan orang ramai, kita semayang dengan penuh adab, tertib, nak turun rukuk slow, sami Allahu liman hamidah, slow motion, slow, ya, pergerakan dia lambat. Kerana apa? Kerana hati kita ini ingat ada orang sedang memerhati gerak-gerik kita. Jadi kena buat dengan tertib, satu-satu cermat. Baik. Tetapi kalau kita buat seorang-seorang di dalam bilik, maka kita buat macam dengan ayam batuk, pompa, pompa, pompa. Kenapa? Tak ada orang perhati, tak ada orang lihat. Tetapi tasawuf mendidik hati kita supaya apa? Ada orang ke tak ada orang ke, kita buat sama. Kerana apa? Tuhan yang melihat. Faham tak? Ini namanya samarah, hasil ataupun buah daripada muraqabah. Maka hasilnya husnul adab. Kita akan dapat adab yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasilnya kita akan dapat akhlak yang bagus. Ini dipanggil samarah al-muraqabah. Baik.
Jadi bila kita faham itu, insya-Allah tuan-tuan akan menambahkan kegemaran di dalam hati kita ini. Dia panggil targhib, menggemparkan di dalam hati kita ini supaya kita senantiasa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab dengan muraqabah ini akan terhindarlah, terkikislah segala sifat-sifat kekejian di dalam hati. InsyaAllah terkikis sifat riya, terkikis sifat takabur, terkikis sifat ujub, terkikis sifat sum'ah dan sifat-sifat madmumah yang lainnya. Inilah dia bagi tarbiyah akhlak, pendidikan akhlak dan juga pendidikan adab. Itulah namanya tasawuf. Kerana tasawuf itu adab, kerana tasawuf itu adalah akhlak kan? Baik. Maka tengok dia kata, muraqabah yang daimah itu diumpamakan, dibandingkan seperti mana dia kata, maka diserupakan hal hamba yang muraqabah akan Tuhannya itu diserupakan seperti kucing. Seperti pada pihak apa? Dia kata pada pihak ketika mengintai kucing itu akan seekor tikus yang masuk ke dalam satu lubang. Hari itu buat tuan-tuan imagine kan, kita ni macam dengan tikus. Contohnya misal saja, macam mana kita memerhatikan pergerakan seekor tikus. Kita ni macam dengan kucing sedang memerhatikan seekor tikus yang hendak masuk di dalam lubang. Maka kita tengok, tak buang mata. Dan orang bagi, kita panggil ambil tengok, tak buang mata, tak kelip mata, tengok perhati sungguh. Dia bergerakkan dia satu kita memerhatikan. Baik, tengok. Dia kata, maka tiada boleh lalai ia kucing itu walau sekejap mata jua pun daripada mengintai itu, ataupun daripada mengintai ia. Kerana apabila lalai ia kucing tadi daripada mengintai tikus itu, dia kata niscaya hilanglah maksudnya. Apa maksud tikus? Apa maksud kucing? Maksud kucing iaitu mendapat tikus dan menangkap tikus. Itu maksud. Maka perumpamaan ini, kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dia kata maka seperti itulah muraqabah akan Allah Ta'ala, macam dengan seekor kucing sedang mengintai seekor tikus nak masuk ke dalam lubang. Macam itulah keadaan seorang hamba yang mengintai akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala cedera muraqabah itu niscaya, yakni pastilah dan tentulah cedera tujuan muraqabah dan maksud muraqabah. Apa tujuan muraqabah? Apa maksud muraqabah? Iaitu ma'rifat akan Allah Ta'ala. Tengok, itulah tujuannya. Sebab hamba tuan-tuan, puan-puan, hadirat sekalian, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Minhajul Abidin. Dan apa kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin? Katanya, permata yang paling mahal, permata yang paling berharga yang ada dalam diri kita, apa dia? Apakah permata yang paling mahal, yang paling bernilai harganya, yang Tuhan
jadikan yang ada di dalam diri kita ini. Maka kata Imam Ghazali, iaitulah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Tuhan itu permata yang paling berharga, permata yang paling bernilai sekali yang ada dalam diri kita. Jadi kita nak dapat benda tu, maka nak dapat benda itu kena melalui proses inilah ni. Proses apa? Proses riyadhah, proses muraqabah, proses mujahadah, proses ini nak dapat tu. Nak dapat satu benda yang berharga. Baik. Maka tidak boleh dapat kalau kita tak ikut jalan dia. Boleh tak kita dapat kalau kita tidak ikut jalan dia? Tak boleh dapat. Sebab itu kata ulama, man masya 'ala darbi wasal. Siapa yang berjalan mengikut realnya, tracks dia, macamnya kita berjalan mengikut real dia, wasal, maka orang itu pasti akan sampai. Tapi kalau kita berjalan tidak mengikut real dia, adakah sampai? Tak sampai. Demikianlah kalau kita nak dapat mutiara ataupun permata ma'rifat ini, maka kena berjalan mengikut real dia. Apa real dia ni? Real dia kena riyadhah dengan nafsu, mujahadah dengan nafsu, muraqabah, musyahadah. Ini real dia, bahawa akan dapat permata tersebut. Sebab itu di dalam kitab Hidayatul Azkiya ila Tariqil Awliya bagi Syekh Zainuddin Al-Maribari rahimahullah ta'ala, dia buat perumpamaan, perbandingan. Dia kata apa? Jalan yang kita nak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni kepada ma'rifat Allah, maka jalannya ada 3: syariat, tarikat, hakikat. Tak ada jalan lain. Maka siapa yang mengikuti jalan yang lain daripada 3 jalan ini, jalan syariat, jalan tarikat, jalan hakikat, tak akan dapat ma'rifat. Nak dapat makrifat kena melalui jalan ini. Dan jalan ini tuan-tuan mesti murattabah. Apa makna murattabah? Kena bertertib. Tak boleh ambil hakikat dulu lepas tu ambil syariat. Tak boleh. Kena ambil syariat, lepas kuat syariat, tarikat, lepas tarikat, jalan hakikat, baru dapat makrifat. Bandingannya seperti mana? Kata Syekh Zainuddin Al-Maribari, syariat itu seperti sampan, tarikat itu seperti laut, hakikat itu ialah permata yang ada di dalam laut. Jadi nak dapat permata mesti kena pergi ke laut. Nak pergi ke laut mesti kena ada sampan. Kerana tidak boleh sampai ke laut melainkan dengan sampan. Begitu juga tidak boleh dapat permata melainkan di dalam laut. Jadi dia kena terjun di dalam laut, selam di dalam laut itu, baru akan dapat hakikat. Sampan yang kita nak pergi ke laut tadi, sampan itu mesti kemah, bukan sampan plastik. Kerana apa? Nak berjalan ke laut, laut itu dalam, laut itu ombaknya kuat, geloranya kuat, gelombangnya kuat. Kalau sampan kita tak kuat, pecah lagu tu ya. Maknanya syariat kita nak berjalan mengikut hakikat mesti syariat yang kukuh, syariat yang betul, barulah akan dapat mutiara ma'rifat. Itu perumpamaan dibagi perbandingan. Maknanya jangan haraplah nak dapat ma'rifat kalau tidak mengikuti jalan-jalan ini. Jadi nak dapat tu
mesti mengikuti jalan ini, jalan syariah, jalan tarekat, dan begitu juga bagi jalan yang kita sebutkan tadi, riyadhah, mujahadah, muqabah, musyahadah, muayyanah, baru dapat ma'rifatullah. Baik, itu secara ringkas. Kemudian cuba kita tengok lagi. Itu kita panggil selesai dah perbincangan mengenai muraqabah yang daimah. Baik, maka di antara proses penyucian hati, proses penyucian jiwa kita, dan juga proses penyucian roh. Kerana dalam diri kita ini ada tiga, ada nafsu, ada hati, ada roh. Maka tiap-tiap satu daripada tiga ini dia ada aib masing-masing. Ada aib nafsu, ada aib roh, ada pula aib hati. Tiga ini dia ada dalam diri kita. Dia panggil aibun nafsi, aib nafsu. Ada ayubul qalbi, aib hati. Ada pula ayubul roh, dia panggil aib roh kita. Jadi nak dapat suci, nak kikiskan, nak menghindarkan, menghilangkan segala aib tiga jenis ini, aib nafsu, aib hati, dan juga aib roh, maka tak dapat tidak salah satunya tuan-tuan kena melalui proses mujahadah. Dan proses mujahadah, apa itu mujahadah? Tengok, dia nak menguraikan kepada kita, Tuhan kita nak menguraikan kepada kita apa makna mujahadah. Mujahadah dari segi sudut bahasa, satu makna dengan muharabah, satu juga dengan makna muadat. Dan bahasa kita panggil memerangi, daripada perkataan haraba yuharibu, muharabah, jahada yujahidu, mujahadah kita panggil jihad. Itu mana memerangi. Nak perang dengan siapa ni? Dikenali dengan kata memerangi di sini, berperang di sini. Perang dengan siapa? Perang dengan musuh. Kalau begitu, musuh kita ini ada dua. Ada musuh zahir, ada musuh batin. Maka musuh zahir itu iaitu dapat kita lihat dengan mata, seperti mana syaitan dapat lihat dengan mata, tak dapat lihat. Musuh zahir itu tuan-tuan, iaitu segala orang-orang kafir dan segala jenis orang kafir. Tak kira kafir apa pun, kafir harbi kah, kafir zimmi kah, kafir musta'man kah, kafir mu'ahad kah, kafir satu Malaysia kah, tak kira. Semua jenis kafir adalah musuh yang membatalkan ataupun yang memutuskan kita ini daripada sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahudi, Nasara, orang-orang munafiqin, itu adalah musuh yang zahir. Adapun musuh yang batin, iaitu mana? Nafsu kita, syaitan, hawa, itu dipanggil musuh yang batin. Maka kita nak memerangi di sini tuan-tuan, iaitu memerangi musuh yang batin. Memerangi musuh yang batin. Kerana apa? Kerana memerangi musuh yang batin itu dipanggil lebih besar daripada memerangi musuh zahir. Pasal apa kita tengok lebih besar? Kerana memerangi musuh zahir itu dia ada dua hukum. Ada kala fardu ain, ada kala fardu
kifayah. Fardu ain kalau orang kafir berada di dalam negara kita, maka wajib fardu ain atas kita memerangi mereka. Fardu kifayah ketika mana? Jika orang kafir itu berada di dalam negara mereka, maka fardu kifayah kita memerangi mereka. Baik. Itu pun kalau sudah ada orang yang memerangi, maka golongan yang lain, bahagian yang lain tak payah dah gugur dan tuntutan fardu tersebut. Akan tetapi mujahadah dengan nafsu, memerangi dengan nafsu, tidak ada fardu kifayahnya. Yang ada hanya fardu ain saja. Memerangi nafsu adalah fardu ain atas tiap-tiap orang mukallaf. Tidak ada fardu kifayah. Kalau kita kata dah ada orang berperang dengan nafsu, kita tak payah memerangi nafsu. Tak. Dia wajib fardu ain atas tiap-tiap individu mukallaf. Tidak ada fardu kifayah. Jadi tuan-tuan, mujahadah dengan nafsu, jihad dengan nafsu adalah fardu ain atas tiap-tiap orang mukallaf. Jadi bagaimana kita wajib mujahadah atas dengan nafsu ini? Tengok dia sebut, katanya, dan arti mujahadah yang kata memerangi nafsu itu, iaitu mujahadah katanya memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu, cara kita nak memeranginya dengan apa? Dengan menyalahi dia, iaitu dengan menyalahi nafsu. Itu cara kita nak memerangi nafsu. Baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, sebelum daripada kita masuk lebih jauh lagi, maka suka saya nak kongsikan dengan tuan-tuan apakah perbezaan antara hawa dengan nafsu, ataupun hawa nafsu itu satu package atau lain-lain. Yang kita faham sebelum ini, hawa itu lainkah, nafsu itu lainkah, ataupun dia satu package, hawa nafsu, nafsu hawa, semacam mereka. Baik. Saya pernah bertanya kepada almarhum Tuan Guru yang mentarbiyah, yang mendidik saya, ketika pelajari dengan dia dahulu, apakah nafsu dengan hawa itu satu benda yang sama ataupun lain-lain. Maka beliau berkata, dia pada ketika dia mengaji di Mekah dulu, dia bertanya kepada seorang ulama besar di Mekah, yang ulama ini digelarkan dia dengan Syekhul Syuyukh, guru bagi segala guru di Mekah, iaitu namanya Syekh Mukhtar Atarid. Syekh Mukhtar Atarid rahimahullah ta'ala wa radhiya anhu. Maka Syekh Mukhtar Atarid ini mengatakan bahawa hawa dengan nafsu adalah dua benda yang berlainan. Hawa lain, nafsu lain. Tapi kita sebut hawa nafsu, nafsu hawa. Hakikatnya nafsu lain, hawa itu adalah lain. Lagu mana lainnya? Dia kata nafsu itu kena kepada zat, adapun hawa dia kena kepada sifat. Jadi hawa sifat, hawa ini jadi mastermind, iaitu juru rancang program, nak buat begitu, nak buat begini. Nafsu turut saja, nafsu ni ikut saja. Hawa kata kita buat macam ni, aku turut je.
kan? Dia follow up dia di belakang. Faham tak? Hawa kata kita buat macam ni, okey, aku follow saja, follow up saja. Ini kita bagi bahasa mudah untuk faham. Jadi yang sebenarnya kita kena sebut begini, iaitu mengikut oleh nafsu akan hawa. Tapi kita sebut hawa nafsu, yang betulnya mengikut oleh nafsu akan hawa. Nafsu ni ikutnya dia. Hawa kata kita buat macam ni, okey aku ikut je. Hawa kata kita buat begini pula, okey aku ikut, turut je. Itu dia panggil nafsu, dia ikut saja. Namun dia ikut hawa ni perancang, dia buat begini sifat dia. Itu beza tuan-tuan, bagi kita tahu beza antara hawa dengan nafsu. Kerana nafsu itu hakikatnya roh kita. Cuma dia bertukar nama nafsu itu setelah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan dia ke dalam jasad. Nama nafsu. Adapun sebelum daripada Allah Ta'ala memasukkan di dalam jasad kita, itu namanya roh. Roh. Tak ada lagi nafsu. Maka roh ni sifat dia bagus, sifat dia ada makrifah Tuhan, sifatnya ada taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat roh. Betul, roh kita ini dikotorkan dengan hawa. Maka sebab itu wajib kita kena kikiskan sifat karat kekotoran itu daripada hati kita, supaya roh kita kembali balik kepada asal kejadian, iaitu fitrah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alastu bi rabbikum, qalu bala, bukankah aku ini Tuhan kamu? Ya, mereka itu roh menjawab. Bahkan mana roh ini pada masa itu tidak ada hijab dengan Tuhan, dia kenal Tuhan. Roh pada ketika itu tidak ada benda yang menghalang dia daripada menjunjung perintah Allah. Dia junjung perintah Allah, ya kami mengaku engkau Tuhan kami. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan jasad kita manusia, lalu dimasukkan roh itu di dalam jasad, ketika itu bertukar menjadi nafsu. Ini beza dia. Dan siapa yang kata begitu bukan saya yang kata. Yang berkata begitu ialah ulama. Di antaranya ialah Syekh Ibrahim Al-Baijuri di dalam kitabnya Syarah Burdah Al-Madih bagi Al-Imam Busairi. Tuan-tuan boleh rujuk di sana kalau nak tahu lebih panjang lagi cerita tentang roh, nafsu, akal. Tiga benda ini, akal, roh, nafsu, dan dia ada benda yang berbeza. Baik, hakikat satu saja, tapi yang berbeza itu apabila kita dilik kepada iktibar. Iktibar mana? Iktibar sebelum daripada dimasukkan ke dalam jasad, maka namanya roh. Apabila dimasukkan ke dalam jasad, maka namanya nafsu. Walhal benda yang satu juga, benda tu juga, cuma bertukar nama ya. Nah, sebab apa bertukar nama? Sebab bertukar kerja, bertukar apa orang panggil, bahagian kerja. Contohlah macam dengan tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian, kita bekerja dalam syarikat ini, dan dokey bagi kita jadi apa? Supervisor. Tiba-tiba ditukarkan kita ke tempat yang lain, tapi dapat bidang kerja yang lain. Walau tubuh kita tu juga cuma kerja saja yang bertukar. Faham tak? Tugas. Demikianlah roh. Sebelum daripada dia dimasuk ke dalam jasad namanya roh, tapi apabila dimasukkan dalam jasad maka dia bertukar jadi nama nafsu. Pasal apa nama nafsu? Kerana dia mengikut hawa, keinginan nak turun je. Baik, jadi maka Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul
datangkan perintah supaya kita ini mujahadah dengan nafsu. Pasal daripada seorang mujahadah kerana Tuhan perintahkan kita kembali balik kepada fitrah, kebersihan, kesucian dahulu. Faham tak? Di situ. Jadi cara kita nak mengikiskan sifat itu tu caranya dengan mujahadah. Itu salah satu. Baik. Maka disebut di sini yang kata mujahadah itu ialah memerangi hawa nafsu. Jadi cara kita nak perang dia lagu mana? Sebab benar nafsu ini benar tak nampak. Lawan dengan benar tak nampak, jenuh lawan lah kan? Maka cara kita nak memeranginya ialah dengan apa? Iaitu dengan menyalahinya, menyalahi nafsu. Artinya apa yang diingini oleh nafsu, diajar oleh nafsu. Kerana nafsu tidak ajar kita, tidak dorong kita, melainkan buat perkara yang jahat. Sebab tu Tuhan sebut innan nafsa la ammaratun bisu. Dia ajar kita buat perkara yang tidak baik. Bila dia ajar, kita menyalahi. Maknanya jangan ikut dia, jangan buat dia, jangan ikut arahan. Itu mana mujahadah. Dia ajar lagi, dia ajar lagi, kita menyalahi. Contohnya lah macam ni. Baru-baru ni kan kita kata apa, hujan tu turun 2-3 hari kan, tu naik kereta kotong. Lepas tu hari ni hujan tak turun kan, kita pun asuh kereta, cuci kereta baliklah kan, nak simpan lah kan. Tak ada contoh kata tak boleh naik. Tiba-tiba malam ini contohnya ada kuliah, nak main kuliah, kereta baru basuh, nafsu kata tersabilah kereta baru basuh tu. Main lintasan dalam hati kita, dia main lintasan, tersabilah sakit kotong kereta tu, tersabi. Maka cara kita nak lawan main juga. Itu nak memujahadah, berperang dengan dia. Dia tak bagi main. Sebab apa? Kotong kereta nanti hujan turun kan, kotong kereta baru basuh. Dah basuh tadi habis kat RM20 contohnya. Nak dapat RM20 bukan senang zaman lah kan. Contoh. Dia main macam-macam. Jadi kalau kita tak kuat mujahadah perang dengan dia, pakai tak main kerana sayang kat kereta. Sayang itu akan menjadi kekaratan di dalam diri kita kerana sayang pada dunia, bukan sayang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menyebabkan hati kita, nafsu kita kotor. Faham tak? Jadi cara nak menyalahinya main juga, tersaduk sayang. Tersaduk sayang itu mana mukhalafah. Batu ulama bersebut, pernah ditanya apakah itu hakikat Islam? Maka jawabnya hakikat Islam ialah zabhun nufus bisayfil mukhalafah. Zabhun nufus bisayfil mukhalafah maksudnya apa? Sembelihkan nafsu kita itu dengan pedang menyalahi. Maknanya menyalahi nafsu diumpamakan seperti pedang. Bila nafsu kita tekan buat begini tak sampai, kita guna pedang mukhalafah ni, pancung, potong bang. Aku tak nak ikut. Aku nak ikut perintah Allah dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya mujahadah. Dan ini namanya mujahadah. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, ada saya nak kongsikan dengan tuan-tuan satu cerita. Kita tang mana ni 21 mana muka Sarabi tang mana? Sini. Baik. Ceritanya ajar bagaimana cara kita nak potong nafsu, nak tarbiyah ataupun nak mendidik nafsu.
Iaitu diceritakan oleh seorang ulama tasawuf yang besar, yang hebat, iaitu namanya Sayyidi Ibrahim Al-Khawas. Sayyidi Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu anhu berkata, satu hari datang kepada aku nafsuku. Maksudnya datang lintasan-lintasan dalam hatiku ini, nafsu, lintasan nafsaniyah dipanggil. Yang pertama, nafsu itu melintas dalam hatinya, kata, hari ini engkau nak makan apa? Seolah-olahnya macam ni lah bahasa kita kata, kalau engkau tak buat kerja, engkau nak makan apa? Hari ni nak makan apa kalau tak buat kerja? Seolah-olahnya gitu. Ini namanya apa tuan-tuan? Nafsu datang nak suruh kita syak dengan Tuhan pada masalah rezeki. Awak boleh makan tu terhenti terja kau. Tengok macam orang terja boleh makan juga. Orang terja boleh makan juga. Dan ada juga yang ada kerja tapi tak boleh makan sebab apa? Dia sakit mulut. Tak boleh makan juga. Dan itu maknanya apa? Bukan terhenti atas kerja atau tak kerja, rezeki itu satu ketetapan. Maka datang nafsu lintas dalam hatinya, dia kata, maka dia potong lintasan itu dengan katanya apa? Makanan engkau hari ini mati. Dia potong terus, maka nafsunya dia diam senyap. Apabila sebut mati, cuba tonton fikir apa mati. Tengok orang mati bawa apa? Bawa rumah banglo lah, bawa kereta besar lah, bawa pangkat besar lah, bawa tilam dalam pilo dah, minta maaf banyak. Cuba kita tengok kan, orang-orang besar mati bawa apa? Jadi bila sebut mati itu, down nafsunya, jatuh turun, slow sikit. Ini cara nak mematikan nafsu. Apabila dia mendesak, kita ingatkan dia, mati engkau, down saja. Tengok orang mati bawa apa? Tak ada bawa apa. Tiba-tiba kali yang kedua datang pula nafsu itu berkata kepada aku, hari ini engkau nak pakai apa pula? Sebab makan dia ada kait dengan nafsu. Hari ini engkau nak pakai apa? Takkan nak pakai baju hak lama kot? Tentulah nak pakai baju yang baru. Jadi nak pakai baju baru, maka ada satu tekanan, desakan, nak kena pergi buat kerja, cari duit, nak beli baju baru. Bila kita buat kerja cari duit, dalam tu dia ambil masa untuk melalaikan kita daripada berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nanti nafsu pula kata, kalau pakai baju yang lama, apa kata kawanmu? Kawan kata, tak ada baju lain kan nak pakai baju ni. Kita pula jenis suka branded kan. Ni baju tak branded, nak cari branded. Jadi nak beli barang branded tu kena proses yang banyak. Kita begini. Maka Sayyidi Ibrahim Al-Khawas kata kepada nafsu, apabila nafsunya itu berkata, hari ini engkau nak pakai apa? Pakaian engkau hari ini ialah kain kafan. Down nafsunya, turun, kain kafan. Cuba kita fikir apa maksud. Kita ini pakai baju Mahathir mana pun, satu helai 170,000 misalnya. Pakai beg tangan Mahathir 170,000 misalnya. Bila kita mati, kain kafan 3 helai itu ya juga. Tak ada barang branded. Siapa mati pun
menteri ke, raja ke, agung ke, keingkafan tiga lain itulah juga yang dipakaikan kepada kita. Itu pakaianmu. Jatuh nafsu kita. Datang pula nafsu itu, kata Sayyidi Ibrahim Al-Khawas kali yang ketiga, dia tanya pula kepada kamu, di mana tempat tinggalmu? Maksudnya kita nak hidup di dunia ini kena cari tempat tinggal yang mewah, yang selesa, yang macam-macam lah kan. Jadi nak cari tempat tinggal yang mewah itu tuan-tuan, apa wasilah dia? Nak kena buat kerja banyak, cari duit banyak, kena tu no, nak tunai hajat nafsu supaya rumah kita besar, selesa, semua selesa, ada barang belaka. Itu kesemuanya melalaikan boleh nafsu. Maka Sayyidi Ibrahim Al-Khawas dia potong kenaki nafsunya itu dengan kata, tempat tinggalmu adalah kubur. Cuba tengok orang yang duduk dalam rumah banglo, rumah besar, rumah mewah, akhirnya sekali tempat tinggal dia tak mana? Kubur. Tidur atas tanah, tak ada bantal-bantal tanah, tilapnya tanah kan? Jadi bila kita ingat benda itu, dia panggil down nafsu, jatuh turun nafsu. Ini cara ulama mengajar kita bagaimana nak mujahadah. Maka dengan sebab mujahadah tadi, hasilnya kita dapat kebersihan jiwa. Jiwa kita bersih, hati kita bersih, roh kita suci dan bersih. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, jangan silap faham. Bukan saya tak bagi tuan-tuan bermewah-mewah. Bukan saya, maksud saya bukan tak bagi tuan-tuan nak hidup dalam rumah yang besar, rumah banglo, kenderaan yang mewah, kenderaan yang baik. Tak, maksud saya silakan, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi satu, jangan lupa pada dia. Jangan menyebabkan iman itu kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak datang sembahyang berjemaah di masjid, sehingga kita tidak datang bagi menuntut ilmu di dalam majlis ilmu dan majlis zikir. Ini yang menjadi kesalahan. Kalau boleh ya Allah taala baik, nampak gayanya tentulah. Hati mujahadah itu situ dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam alaihi. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.